Orang cakap kalau dah ambil vaksin takkan kena COVID, betul ke? Isu yang sangat hangat sekarang adalah mengenai COVID-19. Kalau kita tengok situasi COVID-19 sekarang di Malaysia, kes sahaja dah mencecah 9,000 kes sehari dengan 60 kematian sehari. Kluster yang aktif di Malaysia ada sebanyak 600 kluster aktif. Kita tengok number-number ni sangat merisaukan. Dalam kekalutan ataupun kerisauan masyarakat mengenai COVID-19 dan penularan yang sangat tinggi sekarang, kita banyak pula kedengaran tersebarnya mitos-mitos ataupun suara-suara yang kurang enak, yang menyebarkan ketakutan, menyebarkan pembohongan, menyebarkan auta lebih daripada fakta. Sebagai contoh, kalau baru-baru ni cerita pasal vaksin menyebabkan 40 kematian jururawat, dan juga dikatakan air nyok, air kelapa boleh menyembuhkan. Dia merupakan ahli keluarga kepada 40 orang doktor, dan 40 orang doktor tu tak advocate untuk vaksin, tak menyarankan untuk ambil vaksin. Bila info-info ni disebarkan kepada orang awam, akan menyebabkan kekeliruan, seterusnya menyebarkan ketakutan. Tambah pula dalam sekarang Malaysia di dalam fasa 2 program vaksinasi. Kita cuba untuk memvaksinasi populasi di Malaysia sebanyak mungkin. Namun usaha-usaha ini tergendala disebabkan oleh mitos-mitos ataupun auta-auta yang disebarkan oleh masyarakat yang tak bertanggungjawab. Jadi untuk membateras tersebarnya mitos ini, perlunya kita perbetulkan fakta ataupun berikan ilmu yang lebih tepat untuk menyangkal dakwaan-dakwaan mitos-mitos tersebut. Okey, pertama yang selalu diragukan adalah mengenai vaksin. Orang cakap kalau dah ambil vaksin takkan kena COVID, betul ke? Sebenarnya tujuan vaksin adalah untuk mencegah daripada berlakunya simptom yang lebih teruk dan juga untuk mengurangkan penularan. Kajian menunjukkan apabila di luar negara lah, apabila sejumlah besar populasi telah pun divaksin, akan membawa kepada herd immunity ataupun kita panggil imuniti kelompok. Maksudnya satu kelompok itu telah pun berjaya melawan penyakit tersebut. Vaksin ni bukanlah perkara baru. Sebelum ni kalau kita dapat lihat, ada pelbagai penyakit yang telah pun dicegah ataupun kita kurangkan simptomnya, seperti penyakit campak, penyakit polio, penyakit difteria dan pelbagai penyakit lain yang telah pun kita berjaya kalahkan dengan adanya vaksin. Jadi perlunya vaksin adalah untuk memerangi COVID-19 supaya tidak terus menjadi satu kemaslahatan kepada masyarakat. Seterusnya kita lihat, orang cakap kalau dah vaksin tak perlu SOP, tak perlu pakai face mask, tak perlu penjarakan sosial. Sebenarnya pengetahuan ini salah lah. Bila kita dah dapat vaksin, kita masih boleh menjadi silent carrier. Bermaksud kita boleh ada vaksin tu dan kita boleh sebarkan kepada orang lain. Jadi walaupun telah divaksinasi, perlunya kita untuk masih menggunakan mask, perlunya kita untuk penjarakan sosial supaya kita dapat bukan saja melindungi diri kita tetapi juga orang lain yang belum divaksinasi daripada terkena jangkitan COVID-19. Isu sekarang orang takut untuk ambil vaksin dan juga vaksin shopping. Ada orang kata AstraZeneca tak bagus, ada orang nak ambil Pfizer, ada orang cakap tak apalah, tak nak ambil vaksin barat, nak ambil Sinovac, vaksin China. Sebenarnya the best vaccine is the vaccine that we get first. Maksudnya vaksin yang mula-mula sekali kita dapat. Jadi tak kira lah AstraZeneca ataupun Pfizer ataupun Sinovac, apa-apa jua vaksin yang di roll out oleh kerajaan ataupun yang diberikan kepada kita,
ambil sahaja vaksin dahulu mengikut temujanji yang telah ditetapkan. Tak kiralah apa pun vaksin yang diberikan, efikasi setiap vaksin dah menunjukkan sesuai untuk menghalang jangkitan COVID-19. COVID-19 ni orang kata sama saja seperti demam biasa ataupun seperti flu biasa sebab simptomnya lebih kurang sahaja. Dan ada juga yang kata COVID-19 ni merupakan ujian dari Tuhan. Jadi sepatutnya kita berserah kepada Tuhan dan ikut sahaja natural flow of the disease. Maksudnya biar sahaja disease tu progress. Untuk melawan auta ini, sebenarnya COVID-19 perbezaan dengan demam biasa ataupun flu biasa, untuk demam biasa dan juga flu biasa kita boleh jangkakan simptomnya macam mana, outcome-nya macam mana, berapa hari pesakit itu akan sakit. Namun dengan COVID-19, walaupun kita tahu incubation period untuk COVID-19 adalah dalam 2 minggu, tapi kita tidak boleh jangka simptom apa yang kita akan dapat sebab spektrumnya terlalu besar. Ada orang kena COVID tak ada simptom langsung. Ada orang pula ada hilang diri rasa saja ataupun ada demam biasa. Ada orang pula ada jangkitan paru-paru tapi masih boleh bernafas seperti biasa. Ada orang sehingga memerlukan jangkitan paru-paru sehingga memerlukan oksigen. Dan ada pula yang sehingga menyebabkan melibatkan organ-organ lain, maksudnya multi-organ failure. Dalam kes ini, sebab tu kita tengok COVID-19 ni ada banyak kategori. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4 dan kategori 5. Dan bila orang di kategori 1, boleh dia terus jump ke kategori 5. Ada orang daripada kategori 2 boleh jump ke kategori 4. Jadi kita tidak boleh jangka bila orang tu dah terkena COVID-19, kita tak boleh jangka dia akan mengikut urutan yang sepatutnya ataupun ikut simptom yang kita boleh jangka. Jadi sebab tu dia tidak sama seperti demam biasa dan COVID-19 ni sangatlah membahayakan. Bila orang cakap COVID-19 ni merupakan ujian daripada Allah, kena redha, sebenarnya sebagai insan yang makhluk dan ataupun insan yang diciptakan oleh Allah dengan akal yang sempurna, ada keperluan untuk perlunya kita supaya bertindak melalui kajian ataupun melalui pembelajaran. Berdasarkan kajian, kita dah tahu COVID-19 ni bagaimana untuk kita eradicate atau eradikasikan COVID-19 adalah melalui vaksinasi. Jadi tidak timbul keraguan ataupun ketakutan untuk mengambil vaksin itu sendiri. Sebab majlis fatwa pun dah menyatakan bahawa vaksin ini adalah harus. Kemudian orang katakan jumlah kes COVID-19 tidak menggambarkan jumlah sebenar ataupun kerajaan ini sengaja memomok-momokkan jumlah COVID sebenar untuk menakutkan rakyat Malaysia. Sebenarnya jumlah COVID adalah berdasarkan dengan jumlah testing. Kalau diikutkan mengikut statistik dunia, Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai kadar testing yang rendah. Kapasiti ujian COVID-19 kita sekarang adalah pada kadar 73,000 ujian satu hari. Dalam 73,000 ujian sehari itu, kita telah pun utilize hanya 63% sehari. Dan kerajaan menjangkakan untuk membuka lagi pusat-pusat ujian supaya untuk menambah kadar testing untuk COVID-19. Kalau diikutkan, berdasarkan data dari Our World in Data, kes di Malaysia pada hari ini mengatasi kes di India. Bila kita tengokkan data per kapita, maksudnya untuk sejuta rakyat di Malaysia dan juga sejuta rakyat di India, kita mempunyai kadar jangkitan yang lebih banyak berbanding negara India. Jadi kesimpulannya, cara untuk kita melawan mitos-mitos ini daripada terus berleluasa dan menakutkan rakyat Malaysia, memomokkan dan menerukkan lagi keadaan yang ada, kita perlulah mengkaji atau memperkasakan diri dengan info yang betul. Cari info daripada resources yang kredibel. Maksudnya daripada WHO, daripada KKM, yang resource dia boleh dipercayai. Jadi
pentingnya untuk kita menyebarkan info yang betul. Jangan kita perlu jadi masyarakat yang bertanggungjawab. Jangan disebabkan oleh apa yang kita sebarkan menimbulkan ketakutan, seterusnya memudaratkan pula orang lain. Seiring dengan kempen Malaysian Relief Agency, vaksin untuk semua, terima vaksin, perangi COVID-19.